Assalamualaikum, bersama saya Cikgu Fatin dalam sesi Jom Belajar dengan Cikgu Fatin. Baiklah, untuk sesi kita kali ini, kelas kita pada hari ini akan membincangkan tentang tajuk yang sama seperti sesi yang lepas, iaitu pengaturcaraan. Cuma ini merupakan sesi yang kedua. Mana objektif kelas kita hari ini, kita akan fokus kepada poin yang kedua dan poin ketiga. Poin kedua adalah menjelaskan ciri-ciri penyelesaian masalah secara berkesan dan juga macam mana untuk kita mengaplikasikan proses penyelesaian masalah tersebut. Baiklah. Seperti biasa, dalam sesi saya sebelum ni, saya akan mengingatkan anda apakah persediaan yang anda perlu lakukan sebelum kelas kita bermula. Yang pertama adalah buku teks kerana ia akan menjadikan bahan rujukan utama untuk sesi kita hari ini. Yang kedua dan ketiga, buku dan penota untuk anda mencatat nota yang penting sepanjang sesi kita. Yang keempat, rangkaian internet yang stabil supaya tiada gangguan sepanjang proses pembelajaran anda. Yang paling terakhir sekali adalah perhatian. Tiada cara yang lebih efektif dalam pembelajaran jika anda tidak menumpukan sepenuh perhatian. Jadi, seperti yang wanita ni kata, stay focused. Okay? Sebelum kita masuk topik kita pada hari ini, jom kita recap sebentar apa yang kita telah belajar pada sesi yang lepas hari itu. Okey, sesi yang lepas hari itu kita telah tengok apa dia pengaturcaraan, merupakan kaedah memberi arahan atau perintah kepada komputer. Kemudian kita tengok juga bagaimana komputer itu berfungsi dari segi input, kemudian macam mana komputer itu memproses arahan tersebut dan memberi output. Kemudian kita juga lihat bagaimana cara sintaks itu dihasilkan melalui penulisan pseudocode dan perwakilan algoritma menggunakan carta alih. Dan yang terakhir, kita juga dapat mengetahui apakah langkah-langkah dalam teknik pemikiran computational. Okey? Seperti yang saya janjikan dalam sesi yang lepas, saya akan berkongsi kepada anda apakah jawapan bagi setiap soalan ini. Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita tengok soalan yang pertama. Apakah perbezaan di antara pemikiran computational dan pengaturcaraan? Jawapannya adalah, pemikiran computational ialah membolehkan kita memahami masalah yang dihadapi dan membangunkan penyelesaian yang munasabah apabila kita menghadapi masalah yang kompleks. Manakala pengaturcaraan pula adalah satu kaedah memberi arahan atau perintah kepada komputer untuk menjalankan sesuatu tugas. Baiklah. Sekarang anda sudah mengetahui apakah perbezaan di antara dua ini. Dan cara yang mudah untuk anda memahami konsep pemikiran computational dan pengaturcaraan ini adalah pemikiran computational melibatkan pekerjaan di antara kita sebagai pengaturcara, manusia lah. Manakala pengaturcaraan pula ialah pekerjaan yang melibatkan komputer. Okey? Dan soalan kedua pula, raja di bawah menunjukkan dua perwakilan algoritma. Berdasarkan raja itu, namakan perwakilan X, iaitu ditulis dalam bahasa pertuturan manusia dan mempunyai nombor turutan, dan Y menggunakan simbol grafik untuk mewakili arahan-arahan penyelesaian. Okey, apa dia perwakilan algoritma yang mewakili X? Okey, betul. Jawapannya adalah pseudocode. Manakala, apa pula perwakilan algoritma yang menggunakan simbol grafik? Betul. Jawapannya adalah carta alih. Untuk maklumat, soalan kedua ini adalah soalan SPM 2019 bahagian A. Jika anda dapat menjawab soalan ini, bermaksud anda sudah faham apa yang telah dipelajari dalam sesi yang lepas. Bagus. Tanpa membuang masa, jom kita lihat satu video yang menerangkan tentang ciri-ciri penyelesaian masalah berkesan.
Baiklah, selepas kita lihat video tadi, terdapat 3 ciri penting yang kita perlu mengambil berat ketika hendak mencari sesuatu penyelesaian. Yang pertama adalah kos, yang kedua adalah masa, dan yang ketiga sumber. Baiklah, ciri pertama ialah kos. Kos di sini bukan hanya terhad kepada bentuk wang, ia juga boleh berupa tenaga, boleh berupa perbelanjaan, masa. Dan di sini ada juga tulis crashing cost. Apa tu crashing cost? Crashing cost tu adalah kos siap masa tercepat, iaitu usaha yang maksimum demi menyelesaikan satu projek dalam masa terpendek. Jadi nak katanya crashing cost akan meningkat apabila waktu jangka masa untuk menyiapkan projek tu pendek atau singkat. Okey? Ciri yang kedua iaitu masa. Penyelesaian masalah itu akan jadi berkesan apabila sesuatu projek mengikut masa yang telah ditetapkan. Nak kata masa ini sangat memainkan peranan yang penting. Jadi sangat penting untuk melakukan perancangan awal. Dalam video tersebut juga terdapat carta Gantt. Carta Gantt ini dia merupakan jadual perancangan supaya kita dapat lihat perkembangan semua aktiviti projek yang dipaparkan mengikut tempoh masa. Dan kebiasaannya, carta Gantt ini dibuat melalui Microsoft Excel. Tapi boleh juga melalui platform yang lain. Contoh carta Gantt yang mudah anda dapat lihat dalam buku teks dalam muka surat 11. Dan ciri terakhir iaitu sumber. Sumber didefinisikan sebagai stok atau wang, bahan-bahan mentah, staf dan aset lain yang boleh digunakan dalam sebuah organisasi supaya dapat berfungsi dengan efektif. Nak katanya setiap penyelesaian masalah akan memerlukan sumber. Dan perancangan sumber ini adalah tanggungjawab pihak pengurusan. Dan satu perancangan sumber yang baik itu akan menyebabkan keputusan yang dihasilkan itu optimum. Dengan ini maksudnya tiadalah pembaziran ataupun kurang pembaziran yang berlaku. Dan pembaziran sumber ini dapat dielakkan dengan perancangan yang rapi. Secara keseluruhannya, ini adalah 3 ciri penting yang dapat memastikan sesuatu penyelesaian itu berkesan. Dan ini adalah 3 ciri yang anda perlu ingat. Baiklah. Jom kita tengok apa pula proses penyelesaian masalah.
Baiklah, di sini saya telah meringkaskan ke-8 proses penyelesaian masalah yang telah diterangkan dalam video tadi. Okey. Yang pertama adalah mengumpul dan menganalisis data. Dalam proses mengumpul dan menganalisis data inilah di mana kita harus lihat apakah punca ataupun skop masalah tersebut. Setelah kita mengenal pasti apakah punca masalah itu, kita akan dapat menentukan masalah. Dan selepas kita dah tentukan masalah, kita akan dapat menjana idea yang dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap masalah yang telah kita senaraikan tadi. Apabila kita sudah tahu punca masalah tersebut, secara tidak langsung dapat menjana idea-idea yang dapat digunakan bagi menyelesaikan masalah-masalah yang telah kita tentukan tadi. Kemudian setelah dapat menjana idea, kita menjana pula jalan penyelesaian, iaitu dengan senaraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan penyelesaian tersebut. Selepas kita dah membuat perancangan apakah langkah-langkah penyelesaian, barulah kita akan menentukan tindakan kita. Selepas kita dah mendapatkan tindakan, barulah kita akan laksanakan penyelesaian tersebut dan membuat penilaian untuk melihat adakah langkah penyelesaian yang kita buat tadi berhasil ataupun tidak. Selepas itu barulah kita akan membuat sebarang penambahbaikan jika perlu. Okey? Sebelum kelas kita berakhir hari ini, ada beberapa latihan yang saya ingin berkongsi dengan anda. Jadi ini latihan satu ini, okey. Latihan satu ini Latihan satu ini adalah soalan sebenar daripada SPM tahun 2019. Dan ini pula latihan kedua. Dan kedua-kedua latihan ini saya akan letakkan link dalam video saya supaya anda dapat download dan membuat latihan tersebut. Okey? Dan ini adalah latihan tambahan yang saya ingin berkongsi dengan anda melalui quizzes platform yang saya perolehi. Anda boleh scan sahaja QR code ini dengan menggunakan kamera daripada pelbagai jenis peranti yang anda ada. Okey? Secara keseluruhannya, ini adalah apa yang anda telah belajar sepanjang kedua-dua sesi bersama saya. Kita telah melihat apakah itu strategi penyelesaian masalah secara umum. Kita juga telah tengok keperluan penyelesaian masalah berstrategi, ciri-ciri penyelesaian masalah berkesan dan proses penyelesaian masalah. Baiklah, itu sahaja daripada saya, Cikgu Fatin, daripada sesi kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa follow saya di Facebook, YouTube dan Instagram. Okay, bye. Assalamualaikum.